Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi kursus Metodologi Dakwah PPY 1222. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Azman, A167883. Baiklah, tajuk tugasan kami ialah penggunaan media sosial dalam menyebarkan dakwah kepada remaja. Sebagai pendahuluan, penyebaran dakwah ini telah bermula sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam ketika baginda menyeru umat-umatnya untuk beriman kepada Allah dan mempercayai Islam sebagai agama yang benar. Kemudian, aktiviti dakwah ini telah berterusan kepada nabi-nabi yang lain mengikut umat masing-masing sehinggalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda ditugaskan untuk berdakwah kepada masyarakat Arab Jahiliyah untuk mempercayai bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa. Kemudian, selepas kewafatan dan ketiadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan dan kegiatan dakwah yang pernah baginda lakukan diteruskan sehinggalah ke hari ini yang kita sedia maklum. Oleh yang demikian, sepanjang aktiviti dakwah yang dilakukan oleh sesiapa sahaja sudah tentu akan mengalami proses penyebaran dakwah. Maka, proses penyebaran dakwah pada hari ini perlulah sesuai dengan peredaran zaman yang berlaku. Oleh yang demikian, perkara ini menjadi signifikan kerana penyebaran dakwah ini perlu kepada pendekatan yang lebih efektif. Tujuannya supaya dakwah yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh golongan-golongan tertentu. Persoalannya, golongan mana yang menjadi tumpuan utama dalam penyebaran dakwah ini? Sudah tentulah golongan remaja, kerana golongan remaja ini juga menjadi golongan yang lebih banyak dan lebih tertumpu kepada perkara-perkara yang berunsurkan negatif. Seterusnya, kita beralih kepada definisi tajuk tugasan. Berdasarkan tajuk tugasan yang diberikan, terdapat dua frasa utama yang perlu kepada pemahaman yang secara teliti, iaitu pada frasa media sosial dan frasa dakwah. Baik, pada frasa media sosial ini secara umumnya ia adalah hasil gabungan kedua-dua frasa, iaitu frasa media dan juga frasa sosial. Baik, frasa pada media membawa makna medium atau pengantara. Bagi maksud sosial pula adalah bermasyarakat dalam kelompok manusia. Maka, hasil kedua-dua gabungan frasa ini membawa makna yang satu. Makna dari segi bahasa adalah alat pengantaraan untuk manusia bermasyarakat. Manakala dari segi istilah ialah kemudahan elektronik yang membolehkan komunikasi dan penyebaran maklumat kepada orang lain. Itu adalah media sosial. Seterusnya, dakwah. Dakwah dari segi bahasa adalah seru, panggil, ajak, mohon, rayu dan doa. Manakala dari segi istilah terbahagi kepada dua, sama ada Islam ataupun dakwah. Baik, bagi istilah Islam, ia bermakna tunduk dan patuh pada syariat Islam. Manakala untuk dakwah pula adalah seruan untuk masyarakat beriman dan melaksanakan segala perintah dan kewajipan yang telah ditetapkan sebagai umat Islam. Itu dakwah. Maka, apabila kita memikirkan secara konseptualnya, definisi tugasan kami ini merujuk kepada media sosial yang sememangnya menjadi tumpuan golongan remaja hari ini, boleh untuk dijadikan sebagai platform kepada para pendakwah untuk menyebarkan dakwah kepada para remaja. Seterusnya, beralih kepada fungsi-fungsi media sosial.
Antara fungsi yang dapat dikenal pasti pertama, mengembangkan interaksi dan komunikasi. Apabila seorang pendakwah menggunakan pendekatan ini, maka ia akan mewujudkan satu interaksi dan komunikasi yang cukup baik di antara pendakwah dan juga golongan remaja. Melalui interaksi yang terhasil ini akan membentuk hubungan yang baik, dan hubungan inilah yang akan membantu para pendakwah untuk mendekatkan diri kepada remaja, dan inilah peluang yang ada untuk mendedahkan dan untuk menyebarkan dakwah kepada golongan ini. Impaknya akan dapat memudahkan proses penerimaan dakwah terhadap golongan remaja. Sebab itulah pentingnya untuk membentuk hubungan yang baik antara pendakwah dan remaja. Kedua, melakukan proses pemindahan maklumat. Melalui media sosial sudah pasti terkandungnya sebarang dan segala bentuk maklumat yang boleh untuk dikongsikan bersama. Oleh itu, tidak terlepas juga dalam menyebarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Ia akan membantu, ia akan membolehkan para pendakwah menyampaikan pengetahuan dan ilmu agama di platform-platform media sosial. Kesannya, ia akan menolak sebarang kekeliruan yang berlaku tentang hal-hal agama dan dapat mengeluarkan seseorang ataupun para remaja tersebut daripada sebarang kekeliruan tentang soal-soal agama, yang akhirnya akan memberikan pengetahuan baharu kepada remaja. Lantas para remaja tersebut akan berjaya mengubah kehidupan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, kerana dengan ilmu dan pengetahuan yang telah mereka perolehi melalui platform media sosial yang disampaikan oleh para pendakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Muhammad Tajuddin, A169485. Akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu hubungan antara media sosial dan dakwah kepada remaja. Yang pertama, satu inisiatif baharu untuk menyebarkan dakwah. Seperti yang kita maklum, pada zaman dulu apabila ingin menyebarkan dakwah ataupun mempelajari ilmu agama, terdapat satu tempat yang khusus untuk kita menyebarkan dakwah tersebut, seperti di masjid ataupun bertalaki dengan guru di pondok-pondok dan sebagainya. Jadi dengan kewujudan media sosial pada zaman sekarang ni, dia merupakan satu cara baru yang lebih mudah untuk kita menyebarkan dakwah kepada orang ramai, dan ini menjadi satu inisiatif yang lebih efisien ikut pada peredaran masa moden inilah. Yang kedua adalah cara penyampaian dakwah yang lebih sesuai selari dengan arus modernisasi kini. Jadi yang kita tahu pada zaman ini, majoriti daripada kita mempunyai akaun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi dengan adanya media sosial ni, kita boleh gunakan dengan cara yang baik, iaitu dengan menyebarkan lagi dakwah Islamiah kepada orang ramai. Jadi orang ramai di luar sana dan termasuk kita sendiri boleh sama-sama belajar dan mendalami ilmu agama Islam ni melalui media sosial. Seterusnya, yang ketiga adalah pendekatan yang lebih sesuai dan mesra untuk golongan remaja. Seperti yang kita tahu, golongan remaja pada zaman sekarang tidak asing lagi dengan penggunaan media sosial, dan ramai pada golongan remaja pada masa kini mempunyai urusan-urusan lain dan menyebabkan masa mereka terhad untuk mereka mendalami ilmu agama. Jadi dengan adanya media sosial ni, mereka boleh kita boleh berkongsi ilmu agama dengan golongan remaja dan boleh mendekatkan golongan remaja dengan dakwah Islamiah kita ni melalui media sosial. Sebab macam yang kita tahu, memang golongan remaja ni terutamanya pada zaman sekarang, mereka sudah mempunyai media sosial mereka sendiri. Jadi apabila kita berdakwah dan berkongsi apa-apa mengenai ilmu agama Islam, mereka boleh mengakses melalui telefon pintar mereka sahaja
ataupun di akaun media sosial mereka, dan dengan itu kita boleh berdakwah kepada golongan remaja terutamanya. Seterusnya adalah cabaran berdakwah dalam media sosial. Yang pertama adalah perbezaan tahap pendidikan agama oleh pengguna media sosial tersebut. Okey, untuk pengguna media sosial ni macam kita tak tahu bahawa adakah pengguna media sosial ni mempunyai latar belakang pendidikan agama yang tinggi ataupun tidak. Jadi apabila kita berkongsi sesuatu ilmu agama ni, mereka tidak dapat memahami dengan lebih jelas ataupun mempraktikkan ilmu yang mereka dapat daripada media sosial tersebut. Ini terutamanya kepada pengguna media sosial yang mempunyai tahap pendidikan agama mereka yang kecil, tahap pendidikan agama yang rendah. Macam ada sesetengah mereka tidak belajar agama dari kecil, jadi agak susah untuk mereka memahami sesuatu penjelasan tu apabila di media sosial. Jadi itu antara cabaran yang perlu seseorang da'i itu hadapi apabila berdakwah dalam media sosial. Yang kedua adalah kewujudan lambakan maklumat daripada pelbagai sumber. Jadi yang kita tahu, macam sekarang ni memang banyak sangat maklumat-maklumat agama ataupun ilmu-ilmu agama yang dikongsi melalui media sosial. Jadi disebabkan terlampau banyak sangat maklumat ini, kita tidak dapat membezakan mana maklumat yang sahih ataupun mana maklumat yang tidak sahih apabila kita mendalami ilmu agama dalam media sosial ini. Jadi sebagai da'i dan pelajar juga, kita perlu berhati-hati dalam berdakwah di media sosial. Kita perlu ada sumber dan ilmu yang betul untuk kita berikan kepada orang ramai, dan kita perlu memastikan ilmu yang kita dapat daripada media sosial tersebut adalah ilmu yang benar. Seterusnya adalah proses dan adab berguru antara pelajar dan guru semakin hilang. Jadi yang kita tahu, apabila media sosial ni kadang-kadang kita hanya tengok melalui video ataupun membaca daripada kenyataan daripada pendakwah yang ingin berkongsi ilmu agama mereka. Jadi di situ hanya ada hubungan satu hala. Jadi akan tetapi apabila kita ingin belajar suatu ilmu agama ni, kita kena berguru. Maksudnya dengan adanya guru, kita lebih memahami dan kita lebih memahami sesuatu ilmu agama itu. Dan dengan adanya sentuhan guru dan adab berguru tu, ia dapat menjadikan hasil daripada ilmu tersebut tu lebih bagus. Jadi apabila kita belajar secara media sosial ni, kalau ia agak susah apabila kita ingin memahami sesuatu. Jadi itu adalah satu cabaran kepada kita sebagai umat Islam apabila ingin berdakwah di media sosial. Kesimpulannya, dengan kewujudan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya, ia dapat membantu kita untuk menyebarkan lagi dakwah Islamnya kepada orang ramai. Jadi walaupun banyak kebaikan yang kita perolehi apabila berdakwah di media sosial, akan tetapi terdapat juga cabaran yang perlu kita tempuhi sebagai seorang pendakwah apabila kita berdakwah di media sosial ini kepada golongan remaja terutamanya. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa berhati-hati apabila ingin berdakwah di media sosial, dan apabila ingin kita mempelajari sesuatu ilmu agama dari media sosial, supaya kita dapat menghindarkan diri kita dari segala kemungkaran dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja dari kumpulan kami. Minta maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat manfaat daripada tajuk apa yang kami bentangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.